InsyaAllah tuan-tuan yang jauh-jauh saya jemput, kita rapat-rapat ke depan insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf. Manusia boleh takbir dengan baik, tapi takbir Allah menguasai takbir manusia. Keluar daripada rumah, highway jam. Masuk Gatri jam, keluar daripada Gatri jam, NJPD jam, semua jam ada. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kita boleh cipta sebesar mana kereta kita, tapi kalau jam kadang-kadang Bufori duduk sebelah Viva, dua-dua jam tak ada buat apa. Jadi Viva senyum aja. Baik, insyaAllah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita isi ruang yang ada sebelum kita sambung solat jamaah Masya. InsyaAllah pada malam ini kita nak kupas sedikit sebanyak dengan ruang minda dan seluruh tubuh badan yang ada ini. Untuk apa? Untuk menambah ilmu, bagi tambah kenal Allah, tambah kenal Nabi, tambah kenal Islam. Ya, ambil ilmu ni dia nak tambah supaya kita kenal Allah, sebab kita tak berapa kenal Allah Ta'ala. Okay. Satu lagi nak kenal Nabi dan kenal Islam. Ada tiga benda. Kalau siapa-siapa ingat dalam program halaqah saya yang sebelum ini, halaqah yang terbaru sebelum ini, dalam persoalan dua malaikat, ya, tiga persoalan utama: ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ya, apa, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, dan apa agamamu. Jadi kalau di atas muka bumi Allah kita kenal, maka tak ada masalah besok nak mati nak jawab siapa-siapa. Tak payah tulis selit dekat kain kafan, tak payah. Ada orang tulis, ada orang minta selit letak kat kain kafan. Dia tak payah selit sebab awak tak boleh buat apa, melainkan yang jawab adalah apa? Yang jawab adalah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah amal soleh yang disebut yang paling besar adalah ibadah solat. Itu fizikal kita. Tazkirah Jumaat tengah hari tadi di Masjid Baru Seksyen 25. Seksyen 25 tu Seri Muda. Cantik masjidnya. Tu kali pertama pagi tadi kuliah duha di IPD Shah Alam jam 9. Sambung kat situ, balik bijak pada mari sini lah. Saya sebut sifat orang beriman. Ingat tak yang kita sebut dulu? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 3 hingga ayat 4 sifat orang beriman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman yang pertama meyakini hari ghaib, atau meyakini perkara yang ghaib, yang kita tak nampak tapi maujud. Dia wujud, dan walaupun kita tak nampak, tak dengar dan tak rasa, tapi iman kita kena yakin. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang alam barzah dan sebagainya. Yang kedua, solat. Itu perkara asas yang paling besar dalam sifat orang beriman, solat. Ya, percaya kepada benda ghaib, solat, kemudian menafkahkan harta. Tiga, menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quranul Karim. Dan juga yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhirat. 5 syarat orang yang beriman. Kita percaya tak benda ghaib? Percaya. Sebab kita percaya benda ghaib, hari ini kita datang ke masjid. Kita percaya Allah Ta'ala, ya, kita yakin Allah Ta'ala itu wujud. Sebab itu kita ikut perintah dia. Tapi perkara kedua adalah solat. Jadi pada malam ini kita nak ambil sedikit sebanyak perkara-perkara asas dalam solat, dalam fadilat dan ancaman dalam bab solat. Ya, fadilat dan ancaman. Malam ni kita tengok dalam fadilat dulu. Apakah fadilat? Apakah kelebihan dan keutamaan orang yang solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Di sisi manusia kita tak payah fikir. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dalam Al-Quranul Karim menceritakan bahawa orang yang solat itu jiwanya tenang. Itu pertama kan. Ya, orang yang solat itu jiwanya
Siapa cerita? Allah cerita. Cerita kat mana? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bila kita baca Quran, macam dululah kita sebut, kita bila baca Quran, kita kena cek, kena fahami isi kandungan dia, terjemahan dia itu kita kena faham sikit sebanyak, insya-Allah kita akan dapat. Daripada di surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah menceritakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah kata, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentera dengan mengingati Allah. Maksud ingat pada Allah apa? Solat. Dia tenteram, damai je. Orang yang solat ni insya-Allah, kalau orang yang solat dia takkan buat benda bukan. Tapi kalau dia mampu tinggal solat, rasanya dia tak kisah nak makan rasuah. Solat pun dia tinggal. Kalau dia tinggal solat, rasanya kalau dia nak zalim orang dia tak rasa apa-apa. Solat perintah Allah pun dia lawan. Tapi sebab tu kalau kita solat kita dapatlah peringatan sikit-sikit. Walaupun peringatan yang kita dapat tu tak ada dalam surah mana pun. Sebab kita solat ni berdiri untuk solat. Kita bukan mendirikan solat, tu ruginya. Solat ni ada dua, satu solat jasad dan satu solat ruh. Kombinasi antara solat jasad dan solat ruh itu haruslah beriringan. Perlu solat daripada dalam hati, baru kita akan rasa insya-Allah kelebihan-kelebihan itu. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah kata orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Kita pula guna ayat ni buat apa? Orang yang jiwa gelisah, dia baca ayat ni. Ni teknik. Sebenarnya tak ada Nabi kata gitu. Nabi kata orang yang jiwa gelisah mengadu kepada Allah Ta'ala. Buat apa? Solat. Bila kita ada masalah, buat apa? Bila ada masalah, dia tak tahu nak buat apa dah, ambil wudu, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat mutlak. Niat macam mana? La ilaha illallah. Dia nak ngaji bab niat pula. Usalli, kita payahlah usalli. Awak ambil wudu berdiri tu dah ada niat dah nak buat apa? Allahu Akbar. Dah celup betul. Selesai dah. Apa nak susahnya? Ini kita macam-macam. Usalli ala hadhil mayyitati. Tu ya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini. Biasa arba'ah, tapi hari ini kena rak'ataini. Jam'at ta'dim ala al-asri. Apa pula lepas ni? Dah agama tak suruh gitu. Imam Syafi'i kata niat itu hanya berada di dalam hati, tak kena mengena dengan lafaz di mulut. Lafaz di mulut usolli fardhu zuhri, tapi niat di hati solat asar. Awak sedang solat zuhur, maka hukumnya tak sah solat tu. Lafaz di mulut zuhur, niat di hati asar dalam solat asar, maka sah hukumnya. Sebab yang di mulut tak ada masalah apa-apa, tak ada kena-mengena. Yang penting dalam hati tu. Tapi nak buat macam mana? Kita niat. Sampai orang tanya, Ustaz, saya ni dalam bilik air saya ambil wudu. Jadi dalam bilik air macam mana nak niat? Habis akak buat macam mana akak? Akak mulut je, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tu cerdik sangat tu. Dalam bilik air mana boleh sebut ayat Quran? Bawa pun tak boleh, apatah lagi kita sebut. Buka paip bilik air tu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan lagu nahwan, lagu apa keluar bibir tu. Dah, niat saja dalam hati tu. Masa awak pegang paip nak ambil untuk awak tahulah awak nak buat apa. Tu perkara ni kena penting lah. Kena bagi tahu siap-siap. Ya, sebab orang yang zikir pada Allah dengan cara solat, jiwanya akan tenang, jiwanya akan damai. Okey, bagaimana caranya? Orang yang solat. Solat, sebab itu Nabi SAW pesan, siapa-siapa yang nak solat tiba-tiba perut rasa lapar, makanlah dulu.
jika makanan sudah terhidang. Tapi janganlah pula asal solat je lapar, asal lapar je nak solat. Haji apa dia tu? Itu nampak ngajar lah tu. Tapi kalau tiba-tiba lah rasa lapar, time nak pergi semayang tu lapar, maka Nabi kata makan dulu. Atau time nak pergi semayang tu tiba-tiba rasa nak kencing, maka kencinglah dulu. Ustaz, saya kencing lama Ustaz. Kalau saya kencing mau habis 4 rakaat, rugi saya. Rugi apa? Awak dah memang selalu suka datang lambat? Tak apa dah. Tak apa dah. Saya ada satu soalan tuan-tuan di MK Land. MK Land tu yang bina rumah tu, Tan Sri Mustafa Kamal. Kami ngaji tiap-tiap hari Selasa. Dia tanya, Ustaz, saya nak tanya ni, apa hukumnya orang tiap-tiap hari datang masjid, tapi setiap kali dia datang, imam baca tahiyat akhir. Sampai kami panggil dia Haji Masbuk. Haji Masbuk. Allah Akbar. Kita kan ada dua makmum, makmum muwafiq dengan makmum masbuk. Dia kata kami panggil dia Haji Masbuk. Okey. Jadi apa hukumnya Ustaz? Hukum dia yang pertama, dia manusia hebat, walaupun lambat dia datang juga. Daripada orang lain ada masa tak datang. Hukum kedua, orang yang kata kat dia Haji Masbuk, dia susah. Itu dia. Kita kan pandai hukum orang. Ada benda lah tu dia datang lambat. Dia mandikan bininya dulu. Dah bininya sakit, dah dia mandikan bininya dulu, jadi lambat lah. Dah selesai. Ya ke Ustaz? Habis gitu saya dosa ke? Kenapa awak kata ke? Ya Ustaz, saya pun kata kat dia, dosa lah tu. Habis kita mudah. Jiwa yang tenang tak pernah pandang buruk pada orang lain. Jiwa yang tenang, relax. NH370 belum jumpa-jumpa. Belum jumpa-jumpa. Buat apa ya? Balik pada Allah Ta'ala lah. Udah. Yang lain-lain tak nanti, diam aja. Kan kita mengaji di awal dulu, Nabi kata apa? وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Janji orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tandanya apa? Tandanya apabila kalau dia nak cakap, falyaqul khairan, yang baik-baik aja. Kalau dah tak ada benda dah cakap, diam. Itu. Ya, macam orang tengok orang terbiat tadi. Biasa dia yang paling rancak. Rupanya dia baru nak hijrah. Ya, udahlah, selesai. Itu lebih baik daripada kita berkata-kata dan sesuatu kata-kata yang mendatangkan fitnah. Ya, jadi sebab itu kita nak jadi orang yang hebat, solat. Solat adalah satu keistimewaan yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehinggalah Nabi SAW sebut akan terampun dosa di antara solat 5 waktu. Subuh pergi zuhur, zuhur pergi asar, sampai maghrib, sampai isyak dan sebagainya, itu di antaranya itu diampunkan dosa orang yang solat. Bayangkan, lepas mayang subuh, dosa antara isyak ke pagi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi malam tak adalah banyak dosanya, melainkan selalu pergi uptown, itu dosa banyak sikit. Pantang ada town saja, semua pergi. Yang kita ni asal ada pasar je. Pasar tani sampai, pasar pagi sampai, pasar apa je lah. Sedangkan Nabi kata pasar tu tempat berimpunnya jin-jin kafir. Boleh pergilah, pergi beli barang, lepas tu balik. Ya, maka lepas subuh sampai zuhur, banyak buat dosa tak? Banyaknya dosa kita. Banyak dosa antara subuh pergi, zuhur pergi kerja, ngata ke orang boleh tahan. Orang honteng, naik hanyut barang, apa punya orang? Dia mohon sebab dia beli kereta sekali mohon. Lu marah buat apa? Masa beli kereta tu harga 128,000, ada hon kat situ. Jadi kalau beli hon tak boleh tekan. Buat apa sekali dengan hon? Bagi tahu, tolak harga hon, saya tak mahu. Orang hon tu ada sebab dah tu. Mungkin kita duduk lain memotong, bawa 60, orang marah ke? Hakikat itulah. Maksud sebab tu, bila jiwa yang mutmainnah ni, jiwa yang tenang ini, maka jiwa ni dia akan pandang baiklah ke husnuzan, prasangka yang baik. Saya ulang balik.
Ayat mana yang mengatakan orang yang solat ni jiwanya tenang? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sudah. Bagaimana nak cari ketenangan dalam solat? Yang pertama, nak solat jangan kelang kabut. Mau makan, makan. Mau apa-apa je lah, selesaikan dulu dan solat dalam keadaan tenang. Dan solat dalam keadaan wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna? Penggunaan air yang sempurna. Berapa banyak Nabi guna air untuk ambil wudhu pada setiap kali? 1 cupak sahaja. Kita satu berdi dah basah semua belum tentu sah lagi. Belum cukup. Kadang-kadang nyelam ni berungai. Entah sah ke belum nyelam lagi. Sebab kita ambil wudhu bukan cara Nabi. Kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat takut hari ni tuan-tuan. Saya baru balik daripada Pahang ni sebenarnya. Semalam balik daripada Pahang, ceramah di majlis Tilawatul Quran ringkat di Pahang. Okay. Saya sebut di sana tentang bacaan Al-Quran. Apa sebut yang saya sebut? Saya sebut satu je. Yang pertama, Al-Quran jangan tinggal lagunya je. Yang kedua, hadis jangan tinggal kasidahnya je. Hari ni tu yang jadinya. Quran ni bila baca ni, orang tengkuk ni naik. Hebat betul. Faham? Ni. Mana dia faham? Orang baca Quran pakai baju tu dia ketat. Orang baca Quran perempuan, make up ni tak tahu dah berapa inci. Bukanlah salah untuk bercantik-cantik, tapi kita baca Quran sekadar baca. Quran tak boleh bentuk diri kita jadi manusia baik. Akhirnya dapat lagu je lah. Lagu Soba, lagu Syika, lagu Nahwan, Bayati. Sampai bukan katakan Nahwan, akhirnya jadi tak Nahwan. Kita belajar lagu. Faham tak? Tak. Hadis hari ni, hadis ni tak dapat apa-apa. Dapat qasidah je. Qasidah 2 jam. Qasidah 2 jam ngaji. Dia baca qasidah. Qasidah itu bersumberkan hadis. Dia tak ada. Zikir yang ada dalam sunnah tak ambil. Dia cerita sendiri. Akhirnya kita terpedaya pula. Dalam qasidah ini menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW asal ciptaannya nur. Nabi Muhammad dicipta daripada nur Muhammad. Sedangkan tak ada satu pun penceritaan yang sahih cerita tentang Nabi Muhammad lahir daripada nur Muhammad. Melainkan Allah Ta'ala cipta asal penciptaan Adam daripada at-turab, daripada tanah, dan kita berasal daripada Adam. Udah. Ini dah. Kita mengaji dia pelik-pelik. Ni hak terang-terang tak ramai lah. Tambah-tambah hak cerita betul. Orang cukup tak mahu hak cerita betul. Cerita hadis sekarang ni orang tak mahu. Sebab nampak kata kalau cerita pasal hadis ya, pelik lah dia kata gitu. Tapi Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang pelik di akhir zaman, orang yang ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah lahir jiwa yang tenang apabila dia solat dengan memperbetulkan wudhu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudhu Nabi bertunjangkan surah Al-Maidah ayat 6. Okey. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah kata apabila kamu nak solat maka basuhlah mukamu. Kalau kita ikut hadis, cerita basuh muka macam mana? Muka kita tu, wajah kita ni bermula daripada atas ni yang tumbuh anak rambut turun sampai rahang bahagian hadapan. Rahang kita bahagian depan ni. Kemudian daripada anak telinga kanan melintang hingga anak telinga kiri, satu pusingan. Nabi SAW cenduk air ni, cenduk air satukan ni, kemudian ditolak ke muka, diragakan. Satu pun sunnah, 2 pun sunnah, 3 pun sunnah. Dah selesai.
Satu. Soh. Ini kita ambil. Brum. Belum tentu soh lagi. Jenis campak ya. Brum. Habis. Air yang turun. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hari Jumaat kita boleh jumpalah macam mana manusia yang ambil wudu pakai jubah yang panjang, serban besar, tapi ambil wudu tak ikut Nabi. Sebab dia pakai jubah je. Dia tak mengaji tentang jubah. Dia janggut panjang dia tak mengaji pasal janggut. Sebab tu kena mengaji belaka. InsyaAllah kurang tak kita? Banyak kurangan. Tapi sebelum kita tengok, saya pakai serban Ustaz. Macam mana ya? Okey, rujuk hadis. Serban mana? Macam mana Nabi pakai? Nabi pakai serban, nampak kemas cantik. Kita cubalah. Serban kala apa Nabi suka pakai? Nabi kalau ikut dalam hadis dia kata aku suka pakai warna putih, mati dan hidup. Tapi sebab putih tak ada, Nabi pakai banyak warna hitam. Dalam sejarah hidup Nabi, serban yang paling banyak yang Nabi pakai adalah warna hitam. Boleh tak nak ikut? Boleh? Ikut. Tapi Nabi kata dia suka warna putih, hak terang-terang sikit tu, maka boleh. Nak pakai serban kala lain boleh Ustaz, kala pelangi. Cara betul. Boleh warna pelangi pun tak ada masalah sebab dia sunnah Nabi SAW. Tengok hadis, insya-Allah. Masa kita nak ambil wudu, kita kena tengok bagaimana Nabi SAW berwudu. Nabi ambil tangan kita, Nabi dia ambil. Siapa yang selalu bawa air kepada Nabi, para sahabat ni mereka suka relawan. Ya, dia suka bawa. Kita tengok para sahabat dia bawa satu bekas air, ya Rasulullah, air untuk wudu. Maka Rasul SAW mula-mula dia tuang sikit dekat tapak tangan tu, dia letak jauh, dia basuh. Pak pertama takut tangan kotor. Yang kedua dia ceduk. Dia ceduk dengan tangan. Kemudian dia basuh muka. Dia ceduk lagi. Kemudian dia basuh tangan. Kalau kita mustakmal kan? Kalau kita mustakmal, pasal apa Nabi tak mustakmal? Bukan dekat Nabi je, para sahabat pun melakukannya. Tapi tak apalah. Ya, kaedah kita ni kaedah banyak dia lah. Cuma kaedah buka paip tu banyak dosa daripada pahala. Kaedah buka paip tu banyak dosa. Buka paip, ambil kotor, gosok muka, air turun. Air turun. Jadi sepatutnya kaedah yang terbaik adalah buka kadah, tolak muka dulu, kemudian tutup. Lepas tu kita mengaji tak boleh mula. Bila lepas ke muka, angkat balik pun mustakmal. Apa cerita pula kita? Tambah hukum, sedangkan hukum tak ada. Kita nambah hukum, akhirnya amal jadi susah lagi. Tu ya. Jadi kalau rujuk dengan Nabi SAW, semua jadi syok, jadi indah. Sebab Nabi kata apa? Ad-din, apa dia punya agama kita ni, dia yusr, iaitu agama yang paling mudah diamalkan. Inna dina yusr. Islam itu sebenarnya adalah agama yang sangat mudah. Itu jaga-jaga ya untuk capai ketenangan. Surah Ar-Ra'd tu kata orang yang salat dia capai ketenangan paling tidaklah. Tadi dia kelam kabut sangat-sangat. Ketika dia salat, dia sampai berhubung dengan Allah walaupun hubungannya tak adalah kekal sangat. Kadang-kadang tak berhubung pun, baca tak tahu bersatu baca. Hati tak tahu pergi ke mana. Macam Ustaz Ismail kamu kata dulu lah, orang yang hilang kunci cari-cari tak jumpa, tiba-tiba azan dia pergi semayang. Semayang tu angkat ke Allahu Akbar. Dah jumpa kunci dalam solat. Betul. Dalam solat Allahu Akbar. Bawa kereta rupanya. Dah nampak. Kenapa nampak? Siapa kacau? Syaitan. Sebab kita tak solat dalam keadaan yang tenang dan kita tidak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk capai solat yang hebat mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, bila kita tengok dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sami'allahu liman hamidah. Saya ulang balik. Bila sebut Sami'allahu liman hamidah, guna huruf ain, jangan guna huruf alif. Jangan baca Sami Allah tak boleh. Dia kena baca Sami Allah, sin mim ain. Tu baru masuk alif lam ha. Ni kita baca Sami Allah, ain di mana? Kita potong sendiri ain tu. Jadi dia bunyi Sami Allah.
Dia kena baca sin mim ain masuk dalam alif lam lam ha, itu lafzul jalalah. Qul sami'a Allahu liman hamidah. Tegak. Bila dah tegak dah baru Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Dua-dua boleh. Dia tak ada waw tu saja. Kemudian Nabi berhenti kejap. Nabi baca apa? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada dua hadis sahih cerita bersatu. Nabi kata barang siapa yang baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, malaikat 30 malaikat mendoakan kesejahteraan untuk diri dia. Itu doa pendek, orang panjang lagi banyak lah. Ya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hadis mana? Bukhari ada, Muslim ada, sahih tak ke? Ya. Jadi hak tak sahih mana? Ni baru jumpa ada orang cerita Allahu Akbar tok nombor 1. Dia pegang ni, dia tok nombor 1. Dia kata waktu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia angkat jari. Ni kenapa dia sekarang? Loh, patut awak lah cerita kat saya, sebab saya tak tahu dia kat tangan. Adalah hadis, tak ada hadis. Tak, ni ada orang aja, dia kata kena angkat. Ar-Rahmanir Rahim. Ini simbolik pengakuan bahawa Allah itu Esa. Tak ada. Itu suatu pendustaan. Simbolik Allah itu Esa ketika mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, selesai. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah, tegak terus, jangan tinggi pula. Ada kita asyhadu an la ilaha illallah, dia turun gitu. Ya. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiga hadis yang sahih. Yang tak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musik ada tak ada hadis. Tapi dia belajar di tarikat, dia kata gitu. Ya, maksudnya apa? Ada kaedah yang kita boleh amal yang nampak pelik, tetapi dia ni sunnah Nabi. Sebab kita nampak pelik, sebab kita tak ngaji. Kalau kita ngaji, kita dapat. Jadi dalam bab solat ni macam mana nak capai ketenangan? Capailah ketenangan mengikut solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, macam mana apa fadilat solat selepas capai ketenangan? Jadi orang yang gusar, orang yang gelisah buat apa? Solat lah. Nak tenangkan hati, solat. Jangan buat benda lain. Ustaz, saya ada masalah. Ustaz, masalah apa? Masalah keluarga. Ini masalah keluarga. Masalah keluarga ni senang saja buat. Macam mana? Ngadu dengan Allah Ta'ala. Ngadu Allah Ta'ala. Dia kata, Ustaz, kami ni laki ni 25 tahun kahwin, 25 tahun gaduh. 25 tahun kahwin, 25 tahun gaduh. Saya kata okey tu, kalau gaduh boleh tahan 25 tahun, dia okey lah. Kira manusia hebat lah. Ada orang kahwin 12 hari cerai. Gaduh sikit je, cerai terus. Tak, ini 25 tahun gaduh. Lepas tu biar dia kata sedangkan lidah lagi tergigit. Gigit sikit-sikit tu okey. Ni kalau tiap hari gigit ni pelik tu. Ada benda yang tak betul dah? Ada. Kita kena mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hadis Bukhari. Saya pernah ceramah di sebuah kolej di Pahang. Tajuk ceramahnya, aku terima nikahnya. Belajar universiti pengganti tu. Nak nikah, belum sama-sama pun nak nikah. Ya, aku terima nikahnya. Dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, jangan kata hadis cerita pasal amal ibadat ni je. Hadis riwayat Imam Bukhari cerita tentang Mughith dengan Barirah. Mughith seorang lelaki yang dulunya hamba, baru dibebaskan. Itu yang dapat nikah tu. Kalau tidak hamba, siapa nak nikah ni? Barirah seorang anak dara yang punya banyak kekayaan, harta keturunan banyak. Jadi tiba-tiba dia orang nikah Barirah mula-mula okey lah. Sebab dia banyak harta, dia boleh bela Mughith. Tapi orang perempuan kalau dia bela lama lah, dia buruk lah. Sebab bukan tanggungjawab dia untuk bagi makan, jaga keluarga, bayar sewa rumah, kereta. Ini tak, bini kita bayar kereta dulu, kita suruh minta bayar 6 bulan yang pertama. Rupa-rupanya sampai habis bayar, dia kena bayar.
Oh tu, ya. Jadi itu bukan tanggungjawab Barirah, tapi Barirah kata tak apalah, walaupun Mughis tak ada harta, aku redha. Tapi redha dia sekerat, apa-apa gaduh. Barirah dengan Mughis ini gaduh. Zaman Rasulullah SAW, hadis Bukhari. Bila gaduh, kita masa ada tak berapa perasan. Dah tak ada perasan. Sebab tu kita ni jangan jadi manusia yang selalu cuba cari apa yang kita tiada. Sehingga perangai macam tu boleh jadikan kita terlupa merenung apa yang kita sudah ada. Dengan ya, jadi kita kena renung apa yang kita ada, insya-Allah. Bila dah tak ada, barulah terasa. Mughis tu berlaku perceraian. Mughis keluar daripada rumah. Sebab orang perempuan tak boleh keluar daripada rumah. Bila berlaku perceraian, orang perempuan dia kena duduk dalam rumah tu walaupun tu bukan rumah dia. Sebab dia ada hak selama 3 kali suci, 90 hari paling tidak. Ya, 90 hari ada 3 kali suci, dia berada hak. Tapi kalau dia keluar daripada rumah tu, kalaulah suami yang memang jenis barang, suami boleh pusing kes tu dan dia mungkin kalah di mahkamah. Suami boleh tuduh dia meninggalkan urusan dia walaupun dia, sedangkan dia masih dalam iddah dan tanggungjawab terhadap rumah tangga masih akad dia. Jadi dia tak boleh keluar. Yang keluar siapa? Suami lah yang keluar dari rumah. Suami tanya isteri, saya nak duduk kat mana? Masjid surau kan ada. Kau pandai cerai, kau pandai nak cari tempat duduk. Dia tidur masjid. Mughis tidur kat mana? Mughis tidur di masjid. Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Tidur di masjid. Nabi tengok makin hari Mughis makin teruk. Kalau kita tak simpan, tak dan shave lah, habislah. Itu menunjukkan bahawa teruk tu, makan tak lalu, mandi tak basah dan sebagainya. Ialah masa bini ada tak berperasan, masa bini tak ada barulah cari rindu dah. Mughis tu Nabi cerita dalam hadis sahih. Allah bagi paparan pada kita. Walaupun bini kita tu asyik masak togi je, ya, udah badan awak berani, dia togi je, buat cekodok kalau baling di dinding pun kecat. Bila lakinya pakai gigi bersih, tak pakai poliden pula cukup. Ya, tu nampak makin teruk. Tapi kalau kita renung hak tu kita dapat. Tapi kalau kita duk renung hak lain, maka kita tak dapatlah kebaikannya. Akhirnya apa jadi? Mughis menangis terisau-risau dalam hadis. Mughis menangis. Nabi sebut Mughis tu menangis lebih daripada agetin tu, dia kata. Lebih daripada orang perempuan punya sedih dia tu. Barirah cool, Barirah relax aja. Akhirnya dia minta tolong dengan Nabi. Mughis kata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Nak tolong apa? Aku dah bercerai dengan Barirah. Aku tak boleh hidup tanpa dia lah. Aku gini. Boleh ada tak teknik-teknik untuk aku kembali? Rasulullah kata ada. Kalau dia mahu mau pergi pujuk. Ya, mau pergi pujuk. Dia ni pergilah pujuk. Dalam hadis cerita dia ikut Barirah tu. Ikutlah kat mana Barirah pergi. Barirah meluat tengok. Dia ikut mana Barirah pergi sampai Barirah pun tak senang hati dia ikutnya. Kita kat kampung kalau kita talak tak nampak bekas bini, nampak bumbu rumah pun jadilah orang kampung kata. Tapi ini dia ikut mengata-kata, nangis, mengadu. Ya, dia kata baliklah wahai Barirah, baliklah. Nabi kesian pada Mughis. Dengan keadaan itu Nabi pergi tanya dengan Barirah, ya Barirah, mu tak kesian ke bekas lakimu ni? Tak mau balik ke? Apa Barirah kata, ya Rasulullah, ini perintah ke atau cadangan? Nabi kata, dok, nikah cerai ni tak boleh paksa-paksa. Ini cadangan. Nabi tak kecek lagi lah. Nabi kata ni cadangan je. Maka Barirah kata, kalau cadangan aku tak sel. Dia tak mahu. Maka bila dia kata tak mahu je, Nabi kata apa? Tak apa wahai Barirah, teruskan hidup kamu. Wahai Mughis, pergi buat promosi tempat lain. Cari yang lain. Tu, ya, dalam rumah tangga ada hadis-hadis yang sahih. Kalau jadi pada kita ada tak? Islam tu syumul. Islam tu sempurna. Sebab tu kalau kita belajar, kita akan dapat kenikmatan yang sangat banyak. Baik, kita pergi kepada bab yang kedua,
iaitu solat. Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ayat 22. Allah sebut bahawa solat itu boleh melahirkan sifat ridha dan ketenangan. Sifat ridha di dalam apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dia tak berumur. Berdasarkan ayat surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 22. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Nah, simple ayat tu. Sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, hidup dia dicipta dalam hidup yang keluh kesah. Keluh kesah. Masa dapat makan ayam tak pernah syukur. Tiba-tiba masa dapat air banyak tak pernah syukur. Bila kena jatuh pun pelik. Baru kena jatuh. Ya kena sedih ke? Kena jatuh sini. 2 hari. Sama lah tempat kita. Tempat saya pun sama juga. Kena 2 hari. Orang perempuan dia mumut, bini saya pun mumut. Tak kena potong pula, kena jatuh pula. Sebab tugas dia banyak. Saya kata, itulah nikmat. Nikmat di sebalik dia kita untuk comel sikit ya. Sikit ya untuk. Ya. Cukup teliti lah. Pandai pun dah jaga itu. Air sikit simpan, sikit simpan. Dulu berung buat suka hati ya. Lah ni mandi sikit-sikit cukup dah. Bagi 2-3 kali shampoo apa lebih kurang pun dah selesai. Dulu mandi berendam dalam bathtub. Berendam air wangi sekali, air sabun sekali. Dah tahu lah dia berendam macam mana pun tak putih, dia hitam. Tapi dia buat macam mana kita lupa. Jadi hakikatnya apa? Bila jadi gini, tuan-tuan perasan tak? Bila hilangnya MH370, apa jadi pada kita? Ramai manusia redup seketika. Ramai manusia baca Yasin, solat hajat, masjid-masjid pun buat macam-macam kerja kebaikan. Mendung sifat kita. Paling tidak radio tak adalah gelak ketawa kah ni. Tuan-tuan perasan tak dalam radio Sinar FM? Sinar FM mana dia gelak-gelak ganggu dah baca istazah dah sekarang cakap. Saya Yaakob pun relax. Kenapa? Ini benda jadi. Kalau dia jadi gini buat peringatan bagi kita. Dah, yang tu saja. Pandang baik, insya-Allah jadi baik. Kita dapat pengajaran daripada sana. Manusia dicipta dalam keadaan yang bersifat keluh kesah, lagi bakhil, kedekut. Dia keluh kesah. Masa air banyak, dia tak bertindak syukur. Masa kena jatuh, dia komplain. Sikit-sikit jatuh. Orang dah bayar. Contohlah, setahun TNB supply kita api. Tiba-tiba hari itu boom jadi. Satu hari full tak ada. Komplain. Apa punya TNB orang bayar? TNB tu yang buat kerja tu manusia. Mana ada sempurna manusia? Bila panas kita komplain. Dulu dia lah bila api banyak kita kan pakai aircon sejuk. Allah nak bagi tahu kita sabar ke tidak. Dia nak uji kita sikit saja. Allah uji daripada 365 hari. Satu hari dia tak ada api. Kita action. Sewa hotel. Satu hari sewa hotel. Duit kan banyak. Tak dapatlah pengajaran. Tapi kalau dapat pengajaran, ya Allah, ini dunia ni api tak ada begini yang panas. Kalau an-naru jahannam macam mana cerita? Dia dapatlah pengajaran. Kalau tak, dia tak mungkin dapat. Siapa mereka yang dapat? Liqaumin yaqilun, kaum-kaum atau orang-orang yang berfikir, insya-Allah dapat kebaikan. Ya, sesungguhnya manusia dicipta bersifat keluh kesah lagi kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila dia mendapat kebaikan, dia jadi kedekut. Dan illal musallin, kecuali orang yang solat. Dia innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Orang yang solat dia akan rasa bahawa aku ridha.
Tak apalah, Allah nak bagi hujan, hujan. Kalau Allah nak bagi kering, kering. Dalam keadaan hujan yang tak turun, apa kita buat? Kita kembali kepada sunnah Nabi, buat solat sunat istisqa yang tak pernah kita buat. Kenapa? Allah nak bagi kita ikut sunnah. Allah nak bagi kita mengadu pada dia sebab nak tempatkan kita dalam syurga. Kalau tak ada dah, tak payah buat dah. Buat pembenihan hujan cukup. Allah tak mau bagi buat pembenihan hujan. Bawa naik, nak buat benih macam mana hujan? Sotu, apa awan dalam sotu, buat apa? Allah jadikan awan tu awan yang tidak kukuh, tak boleh buat benih. Boleh ke? Allah biarkan kita buat benih. Allah tolak awan tu turun dekat Afrika Selatan. Dah, habis cerita. Nak cerita bahawa manusia itu dhaif. Tapi manusia terlupa. Awak masa nak buat tu, buatlah solat hajat dulu, minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami nak buat pembenihan hujan ni. Minta manfaatkan ya Allah, minta kabulkan ya Allah. Kita hidup kena berpaut terus sampai mati dengan Allah Ta'ala. Kita kena ada sifat raja, mengharap kepada Allah Ta'ala sentiasa. Jangan kita raja apabila kita dah teruk dah. Ya, dah teruk dah. MH370 bila dah tak jumpa, lepas tu barulah mula solat hajat. Patutnya bila jadi tu. Masa mula-mula kata didapati hilang daripada radar tu buat apa? Pertama sekali Allah perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jadi yang perkara yang macam tu, maka buat apa? Tak apalah, kami ni hak Allah dan semuanya bakal akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sifat pertama kali. Sifat kedua buat apa? Ngadu ya Allah, beratnya ujianmu ya Allah. Kan? Berilah jalan seperti mana kau janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudahkan laluannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi nikmat yang kamu tak sangka-sangka, mudahnya dapat. Tapi kita buat zam-zam ala kazan. Tepuk kita. Allah Rabbi. Mahal itu dia buat. Tengok dalam internet, nurse pun buat. Nurse pun buat. Budak yang mat motor ni lagi lah buat. Ngadu pada Allah tak boleh ke? Tak. Kita ni takabur, kita ni sombong. Piramli dia buat zam-zam ala gazam, nak berlawak dengan kita yang kita buat betul-betul. Kenapa? Ya, tu. Nampak tak? Bahayanya manusia apabila dia duduk dalam keadaan musibah yang sangat besar, itu pun dia tersasar daripada mencari Allah. Dia masih cari syaitan. Ini sangat-sangat bahaya. Patutnya apabila kita dalam musibah yang besar, ya Allah, Allah nak bagi kita kembali kepada dia. Apatah lagi dalam nikmat yang terlalu besar. Kalau nikmat terlalu besar, memang kita lupa Allah. Dulu masa banyak reta, dulu sebelum kaya, sebelum sibuk ni, datang juga masjid. Paling tidak seminggu 2-3 kali datang. Semenjak naik pangkat, jawatan pun banyak, reta pun banyak. Jadi sibuk dalam jualan. Attend klien, jam kedua pagi attend klien aku. Bisnes, kita nak buat niaga apa pun, MLM, yang ceramah apa tepuk tangan ke 12:30 malam, orang perempuan pula tu. Udah sikit-sikit. Orang perempuan mesyuarat di kedai mama, nak pasang 2 kaki dengan 3 kaki. MLM tu. Dia isteri orang duduk di kedai mama, dia terpaksa cerita dengan kawan ini pukul 12:30 malam, buat apa? Allah bagi kita 24 jam dibahagi, 8 jam rehat, 8 jam kerja, 8 jam ibadat. Bahagilah elok-elok. Ikut cara Nabi SAW. Jangan usaha pakai tulang pakeran, sebab tulang kita ni cepat rapuh. Tulang kita cepat rapuh, kita tak cukup kuat. Mintalah urusan daripada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat bahaya. Oleh itu kita, orang lelaki maupun orang perempuan,
banyaklah mengadu pada Allah. Yang ketika kita senang, tu yang paling besar. Waktu senang kita mengadu pada Allah, waktu susah kita tak mengadu, oh Allah tolong kita. Tapi masalahnya adalah waktu senang kita lupa, waktu susah baru tergedi-gedi. Waktu susah baru tergedi-gedi hafal ayat kursi. 58 tahun tak hafal ayat kursi, bayangkan. Bila ustaz kata, oh Tuan minta maaf, Tuan ni ada tanda-tanda ni, makcik minta maaf, makcik ada tanda gangguan jin. Sebab makcik bangun ada tanda-tanda lebam di tangan dan di peha. Itu tanda gangguan. Pergi cek dengan doktor, doktor kata tak ada apa-apa. Itu tanda gangguan, ada gangguan jin, sama jin al-marid atau jin yang dipanggil sebagai ar-ruh. Ya, suatu al-marid dia bagi kita penyakit, ar-ruh ni dia ganggu hati dan pemikiran kita. Jadi baca ayatul kursi. Dia kata makcik tak hafal, Masya Allah, ayat kursi tak hafal. Tapi sebab tu Allah bagi dia kena. Bila dia bagi kena, ustaz print bagi kat dia, 3 hari dia boleh hafal. Nampak tak kebaikan yang Allah bagi? Jadi orang lelaki jangan risau. Orang lelaki tak kena gigit. Itu kan. Yang lebam biasanya orang perempuan. Kalau orang lelaki bangun lebam, jin malam tadi ragul lalu. Ataupun jin tu tersalah gigit. Yang jahat ni jin jantan. Jin tina dia tak jahat, jin tuan. Jadi sebab tu yang kena gigit tu orang perempuan. Tapi jadi tak ada 200-300 nisbah ada satu orang lelaki kena gigit. Saya pun kaji rupanya lelaki tu, lelaki jambu, lembut mukanya, dia lebih ayu daripada si ayu. Jadi jin pula tersasar. Tu ya. Tapi hakikatnya tak baca ayat kursi dia neraka. Kenapa tak? Allah bagi kebaikan kepada kita. Ya. Okey. Jadi bila Allah sebut pada kita sesungguhnya diciptakan manusia itu dalam keadaan sifat yang keluh kesah tadi, kedekut, keluh kesah, mengandung, tak pernah cukup. Masa dapat banyak dia aja. Masa tak ada bukan main bagai nak arak komplain. Ya. Dan seterusnya apabila dia ditimpa kesusahan, wa iza massahu syarru jazua, dia berkeluh kesah, wa iza massahu khairu, bila ditimpa kebaikan manua, dan dia itu kedekut, dia itu bakhil. Patutnya orang yang nak tambah rezeki macam mana teknik dia? Teknik dia adalah memberi baru jadi penerima. Memberi yang baik, dapat yang baik. Tapi kalau kita tak pernah beri, jangan harap nak jadi penerima. Kita sendiri kedekut, macam mana nak harap orang lain sedekah kita? Itu manusia. Kita sendiri tak mengandung Allah Ta'ala, macam mana rezeki nak datang? Bukan banyak, bukan rezeki yang kita cari, bukan nak banyak, tapi rezeki yang rahmat. Dapat sikit saja kontrak cuci longkang, potong rumput, tak banyaklah, dapat sikit je. Tapi barakah, dia jaga pekerjanya dengan baik, bagi bonus walaupun tak ada untung banyak no. Tapi Allah jaga mesin dia tak rosak, lori dia tak rosak, pekerja tak berhenti. Dia rajin bagi masjid. Duit yang sikit mak bapak di kampung dapat rasa on time. Biasa dia banking bagi mak bapak 28 hari bulan, kadang-kadang 26 dah masuk dah. Mak bapak tak harap yang tu, tapi dia tu rahmat, rezeki kita yang barakah dapat dirasai oleh orang lain. Terutama bila kita datang ke masjid. Jangan terlupa buat duit pula. Kadang-kadang kita datang ke masjid terlupa buat duit. Itu kan kenapa? Ustaz, masjid bukan tempat jual beli, dia tak bayar buat duit. Bukan jual beli. Kita nak jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, ya, Allah bagi kebaikan yang sangat banyak. Jadi buanglah, kalau ada sifat kedekut, kita kena buang. Sifat kedekut ni adalah sesuatu nikmat dia nak, tapi dia nak bagi pada orang lain, dia tak mahu. Jadi ini kita kena buang. Dan orang yang solat, dia akan hilang sifat kedekut. InsyaAllah, orang yang nak solat, dia buang sifat kedekut dia. Dia beli baju hak elok sikit, nak sembahyang. Pakai hak elok sikit, nak sembahyang sikit, dengan pakai baju pagoda. Itu Cina jual telur, baju pagoda tu. Tu kan. Tapi kita tak. Masa pergi pejabat comel, baju gini, tai lagi. Walaupun duduk kat Malaysia panas.
Kadang-kadang saya kadang-kadang komplain juga dengan sekolah anak saya pengawas. Sekolah dia pakai tu Allah Rabbi, tu pakaian yang mereka pakai tu, pakaian tu kat Scotland musim salji. Tai ni rapat sampai sini. Baju kemeja, anak saya perempuan, baju kemeja dengan panjang tu dia melekat. Ada lagi overcoat dekat luar, ada satu lagi coat dekat luar. Manusia nak hidup dalam keadaan macam mana dia nak belajar? Dalam keadaan panas terik gitu. Tapi nak buat macam mana? Sebab kita buat amal, sebab nak cantik, bukan nak selesa. Akhirnya balik anak kita naik demam kepala dia. Sebab apa? Panas membara. Patutnya pergi sekolah pakai biasa-biasa, simple-simple dah. Yang paling penting keselesaan pelajar. Ini tak, kadang-kadang pelajar tu dia pakai skirt panjang dia tu berjalan dah macam kimono gini ya. Macam kimono jalannya. Patutnya kain dia kembang ini Nanti tak, kimono jalannya. Tapi nak buat macam mana? Undang-undang pakaian tu yang dibuat oleh orang yang tak faham agama. Jadi kita lah kena bagi tahu PIBG. Siapa jadi pengurusi PIBG dia kena cek. Siapa jadi AJK dalam PIBG dia kena tahu. Guru-guru siapa jadi guru patutnya dia nilai. Dia nilai. Kesian tu budak-budak tu. Cikgu pakai baju kurung pun berpeluh. Tambah dia orang dengan itu, dengan ini dan sebagainya melekat di badan lagi berpeluh. Jadi bila budak-budak tak dapat belajar dengan baik, maka kita tak boleh salahkan dia duduk dalam keadaan yang tidak tenteram. Ya. Jadi sebab tu letak adil, letak sesuatu kena pada tempat dia. Kita nak pergi masjid, dalam Al-Quran dah kata dah suruh pakai baju comel-comel, indah-indah, cantik-cantik, sedap dipandang mata. Al-Qardawi kata apa dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam? Dia mengeluarkan fatwa dalam memakai pakaian, terutama pergi ke masjid atau majlis-majlis agama. Yang pertama, pakaian itu sumbernya halal. Yang kedua, pakaian itu menutup aurat. Yang ketiga, pakaian itu haruslah bersih dan kemas. Dan yang keempat, pakaian itu hendaklah sedap dipandang mata. Mata orang beriman. Ya, jangan mata orang tak beriman, mata orang beriman. Jadi ada 4 syarat yang disebut dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi tanda orang yang solat ini apa? Jiwanya akan jadi ridha dengan apa yang Allah bagi. Dia akan tenang, dia akan damai, dia akan terima semua apa yang Allah bagi. Lepas tu dia doa dan dia usaha, insya-Allah dia dapat kebaikan. Yang ketiga, orang yang solat ini dapat apa? Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah sebut bahawa solat itu, orang yang solat dapat cegah kejahatan. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Al-Quran, dan dirikan solat. Maksud bacalah, utslu ma uhiya ilaini, bacalah bermaksud bukan baca sahaja, tapi ambillah Al-Quran itu tadabbur, memahami isi kandungannya dan beramal. Ya, kemudian wa aqimis salat. Orang yang terima Al-Quran, dia tidak tunggu dan tangguh, melainkan terus dia melakukan ibadah salat, insya-Allah. Dan seterusnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Macam mana kita nak puji, macam mana kita nak pastikan salat kita itu dapat terbaik, sehingga kita dalam salat, dalam kita hidup kita itu, sampai satu ketika kita nak buat jahat, kejahatan tidak dapat menguasai kita. Kita kata tak boleh, ini haram. Tu datang daripada hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita masih ditipu, ingat ya, Nabi SAW riwayat dalam Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya berbunyi,
Nabi kata barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi dia tak sempat buat, berangan hari tu ingatkan kontrak dapat untung, ingat nak bagi sedekah sini, nak tambah apa-apa yang patut lah. Tiba-tiba kontrak selesai, payment tak jauh, tak dibayar, payment tak jadi lapan. Jadi niat dia ada tapi dia tak sempat buat. Apa dapatnya? Maka kata Nabi SAW, dia memperolehi pahala yang sempurna berdasarkan niat. Kalau dia niat nak bagi 20,000, 30,000, maka walaupun dia tak dapat bagi, dia dapat 20,000, 30,000 apa yang dia niatkan. Yang kedua, Nabi kata barang siapa yang berniat untuk buat baik dan dia dapat terus melakukan kebaikan, Nabi kata kebaikannya akan digandakan hingga 700 kali ganda. Hadis sahih. Ya. Dan barang siapa yang berniat untuk buat jahat, dia sempat buat jahat, maka baginya pahalanya satu mengikut kejahatan yang dia buat. Tapi barang siapa yang berniat untuk buat jahat, dia tak jadi buat, maka dia memperolehi pahala yang sempurna. Niat nak buat jahat ni, tapi tak jadi. Maksudnya dia dapat pahala yang sempurna kerana dia dapat menang di dalam berperang dengan hawa nafsu dan syaitan. Dia, itu kehebatan kita. Sebab tu paling tidak kita ada niat ke. InsyaAllah malam ni rasa-rasanya nak bangun tahajud. Walaupun berangan dah 2 tahun dah. Berangan nak bangun tahajud. Jaga-jaga terkejut, jaga-jaga terkejut. Tu kan. Paling tidak dia berangan, dia usaha. Ini tak, harap-harap tak terjaga, takut tercukup tidur. Tu buruk berangan tu. Ya, paling tidaklah maulah harap-harap jagalah. Paling berapa saya ni sukalah orang tanya, Ustaz, bangun tahajud. Saya kata kekuatan macam mana? Dia ada 3 kekuatan, A, B dan C. Ikut peringkat dia. Okey. C bila Ustaz? C tu lepas saya sembang syak buat solat tahajud. Itu kan. Kan dah malam dah. Boleh Ustaz? Apa tu boleh? Tak kena malam. Solat tahajud nama dia as-salatul lail, solat malam. Udah selesai ba'diyah isyak, calon meeting. Jom kita sama-sama buat. Buat apa? Solat tahajud. Pukul berapa? 10.30. Itu C. Dia dapat C ya. Tapi paling tidak dia buat. Ya. C cikgu. Lepas tu B punya B. B dia solat lewat, tapi sebelum dia tidur. Ya, sebelum dia tidur. Pukul apa? Pukul 1. Kenapa tak tidur? Sebab saya kalau tidur calon-calon habis. Kalau tidur akan terlena terus tak solat tahajud. Maka dia pukul 1 solat tahajud. Lepas tu pukul 7. Itu B. Okay? Lebih baik pada C tadi ya. Yang ketiga, dia tidur dulu dengan mengharapkan pertolongan Allah. Dengan usaha dah sama. Pasanglah awak pakai Samsung. Okay? Jangan pakai Samsung pakai Samsung, pakai iPhone, letaklah alarm tu kat tepi kepala. Ya. Dia bangun bila? Sepertiga malam yang akhir. Sepertiga pertama 7 hingga 12. Sepertiga kedua 12 hingga 4. Sepertiga ketiga atas daripada pukul 4 menuju ke subuh. Itu kelas A, tahajud kelas A. Ustaz duduk kelas mana? Kelas entah, tak boleh kata beritahu. Saya kata paling tidak bangun 15 minit sebelum subuh. 15 minit sebelum subuh. Bangun gosok gigi, sunnah Nabi. Ambil wuduk, sunnah Nabi. Duduk, berdiri dan elok, solat tahajud 2 rakaat. Sebab solat witir kan kita dah buat lepas isyak. Ada orang buat lepas isyak, jadi tak ada masalah lagi. Bangun buat solat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat je Ustaz. Lebih baik daripada orang tak buat lagi, tak buat langsung. Udah ke? 2 je Ustaz. Iya. Cukup ke? Kalau rasa tak cukup, tak apa le. Tak larat 2 cukup le. Tapi istiqamah tiap-tiap hari ngadu pada Allah Ta'ala. Bayangkan. Udah. Ada anak murid saya perempuan. Dia kata Ustaz, 8 tahun dah Ustaz. Semenjak saya ngaji ke Ustaz kat section dengan Ustaz kat section 8 tahun dah tak pernah tinggal solat tahajud. Allahu Akbar. Benarnya orang perempuan tak payah solat tahajud.
Yang kita solat tahajud orang lelaki. Nabi sebut dalam hadis, beza antara lelaki dan perempuan adalah lelaki itu bangun tahajud sedangkan orang perempuan tidur-tiduran. Orang perempuan kenapa suruh tidur? Sebab mereka ini kerja non-stop di rumah. Jaga anak, jaga laki, masak untuk anak, masak untuk laki. Air tak ada, simpan air, basuh baju, gosok baju. Jadi mereka sebenarnya tak perlu bangun tahajud sebab amal siang mereka sangat banyak. Yang kena bangun orang lelaki. Tapi heret kata orang Islam, heret. Yang bangun ini lelaki tidur. Oh tu pelik. Oh betul. Tu jadi pelik. Jadi isteri kata, saya ni ustaz, kalau boleh nak kejut suami, kejut lah. Kejut. Kalau dia tak mau bangun ustaz, biarlah. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang suami atau isteri bila bangun untuk tahajud, maka kejutlah pasangan hidupnya. Kalau dia tak mau bangun, renjis air di wajahnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan satu berdi, renjis air di wajahnya. Udah direnjis, jangan renjis. Kalau dia pesan, tak payah renjis. Dah tidur, biarkan tidur. Okey, kaedah. Kalau suami tidur sebelah, awak solat tahajud, solat sebelah dia. Waktu dia tidur tu, awak solat di sebelah dia. Baca surah apa ustaz? Baca Yasin. Orang mati, baca Yasin. InsyaAllah dapat peringatan. Anak murid saya 8 tahun. 8 tahun dia solat sebelah suaminya. Dia ikut cara yang saya bagi. Baca ustaz, tapi sampai sekarang masih mati. Masih mati. Tak apa-apa. Itu usaha lain, serah pada Allah Ta'ala. Dia kata, saya solat tahajud setiap malam 8 tahun. Solat tahajud saya bukan berdiri, duduk. Apa hukumnya? Hukumnya okey, no problem. Solat sunat boleh duduk walaupun awak sihat. Nanti ustaz, belum lagi, jangan jatuh hukum dulu. Kenapa? Saya bukan sekadar duduk, saya duduk atas katil. Ngadap kiblat tak? Iya ustaz, ngadap kiblat. Bangun, pergi bilik air, ambil wudu, datang duduk sebelah suami tengah baring. Ngadap ke kiblat. Duduk atas katil. Apa hukumnya? Hukumnya awak manusia hebat, lebih baik daripada orang yang tak buat. Kita jangan kata hukumnya habis sia-sia. Jangan buat itu. Paling tidak dia mau beramal. Kenapa solat atas katil? Saya tanya dia secara gurauan. Dia kata, senang ustaz. Udah bagi salam, jom jalan PT. Udah tidur. Dah, amal kita bukan susah. Amal kita sangat mudah. Awak tak ada baju Melayu, datang ke surau, tak ada baju Melayu, pakai je lah apa. Awak bukan orang Melayu, awak Jawa, pakailah baju Jawa. Ada Tok Imam tegur sahabat kita di satu masjid di Seksyen 7. Tok Imam tegur kawan kita yang mu'alaf Cina. Dia kata besok datang pakai baju Melayu. Saya terus kata, buat apa suruh? Sebab dia orang Cina, dia kena pakai Gyeongsang. Bukan baju Melayu. Baju Melayu itu bangsa, asal dia tutup aurat udah. Nampak? Tapi Imam pun tak faham. Dia kata orang itu masuk Melayu. Allah Rabbi. Baliklah kena tambah ilmu zikir. Imam pun satu juga. Time ceramah dia tak ada. Time ceramah dia tak ada. Tapi imam sini ada. Ya. Banyak imam time ceramah dia tak ada. Lepas tu dah habis ceramah sampai. Itu rugi. Tak apalah kalau dia pergi mengajar. Tapi kalau dia tak mengajar, dia tak dapat dah. Jadi apa peringatan kita adalah Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu Alkitab, yakni Al-Quran, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi 3 perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tenang hati. Yang pertama tadi apa? Tenang hati bila kita salat. Yang kedua apa? Hati jadi redha. Kita tak perlu kesal. Dan yang ketiga, solat dapat bantu kita menangani perkara-perkara yang tak diingini. Bagaimana? Boleh lawan. InsyaAllah solat ni dia boleh lawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni, kalau dia jadi nafsu boleh tahan. Tapi kalau dia jadi hawa nafsu, rosak nafsu.
Nafsu perlu, nak nikah perlu nafsu. Perlu nafsu. Ya, kalau tak ada nafsu, nikah buat apa? Tengok tak kenal. Itu kan ya. Jadi nak makan perlu nafsu. Kita tengok orang makan kambing. Kambing. Kita kononnya ikut Nabi makan kambing. Nabi makan kambing sikit, kita makan kambing dah nala dekat. Kononnya nak ikut sunnah. Kononnya nak ikut sunnah, makan dalam talam. Nabi makan dalam talam tak? Makan dalam talam. Tapi sikit je dalam talam. Kita makan dalam talam gini belah 4 pun dah. Begini pun. Allah Rabbi. Nah, jadi kena hati-hati nak ikut sunnah, ikut benar-benar. Jangan biar dia jadi punah. Itu kita makan dalam talam gini. Ya, tengok orang Arab ikut sunnah tak? Orang Arab lagi pemusnah sunnah. Tengok dia makan dia ada seko nak kambing depan gini. Seko makan. Nabi makan macam mana? Slice tipis, sikit panggang, titis beberapa titisan cuka. Ambil yang sikit itu cicah dengan dalca yang ada beberapa titisan cuka. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita bukan slice gini rendang besar, seketul masak kurma. Mana tak darah tinggi. Udah darah tinggi kata tak boleh Ustaz, saya tak boleh makan kambing darah tinggi. Awak jangan salahkan kambing, yang darah tinggi itu bukan kambing awak. Sebab awak makan tak ikut sunnah. Jadi kita ambil sunnah tak? Kita ambil sunnah untuk menguntungkan kita pusing. Tapi itu bukan sunnah Nabi SAW. Kalau nak makan dalam talam begitu punya banyak, baik makan dalam pinggan yang sedikit. Itu lebih baik. Ya, hakikat apa? Sebab itu kita selalu sebut ayat apa? Ali Imran berapa? 31 kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah pada umatmu, barang siapa yang benar-benar kasih dan cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan sayang dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan dapat pengampunan daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi 3 perkara malam ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak lagi fadilat solat, kalau kita berhubung dengan Allah dengan solat seperti mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, kalau ada 1-2 soalan yang ringkas, insya-Allah saya tunggu. Silakan. Islam dia dikaitkan halak telah lebih tinggi pada ilmu yang baik, halak yang baik, dan nak kaitkan yang solat, tapi dia halak dia ada buruk. Okey. Dia sebab itu kita kata solat, adakah dia solat itu suatu kewajiban. Mau enggak mau kamu kena solat. Zaman Rasulullah ketika ayat Al-Quran turun tentang arah, mereka solat dalam keadaan yang pening-pening, mabuk-mabuk, pening-pening. Masa turunnya perintah solat, mereka masih sembang. Nabi masih jawab, Assalamualaikum. Nabi tengah solat, Waalaikumsalam. Nabi terus sambung. Masa turunnya perintah solat, solat jemaah, tiba-tiba ada kawan baru sampai, sambung belakang. Orang yang tengah solat tanya, kenapa lambat? Bini, gitu kan. Dia masih berbual. Ya, maksudnya apa? Solat adalah kewajiban. Awak berubah atau tidak berubah, itu tugas, kena buat. Tapi solat yang benar-benar solat, yang ada hubungan dengan Allah, adalah solat yang boleh mengubah manusia ke arah kebaikan sedikit demi sedikit. Kalau dia solat, dia masih mempunyai nafsu ammarah, sikit-sikit barat, sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit fitnah kutuk orang kiri dan kanan dan sebagainya, maka solat dia itu adalah solat yang perlu capai, solat yang benar-benar solat. Jadi ada 2. Satu kita kata tadi berdiri untuk solat, dia masih berdiri untuk
solat, tapi dia belum mendirikan solat dengan hatinya. Jadi kita kena buat apa? Jangan berhenti solat, terus lagi. Adalah banyak benda yang kita perlu tambah lagi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita itu. Wallahu a'lam. Satu lagi, silakan. Tak ada. Oh, nampaknya lampu aja. Baik, insya-Allah sampai di sini dulu. Kita akan mohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita di pertemuan yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni jua dosa guru-guru yang banyak menyampaikan ilmu pada kami ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami pada kebenaran Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami pada petunjuk sunnah baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kami pada rumah-Mu ya Allah. Hadirkan rasa rindu kami pada salat jamaah ya Allah. Hadirkan rasa kasih kami pada majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, akhiri kami dengan husnul khatimah ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.